Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR kita pada hari ini ya murid-murid. Okey, hari ini apa yang kita akan belajar? Okey, boleh tengok di skrin di hadapan awak ni. Jadi hari ini kita akan belajar apa kita akan belajar kita akan guna buku aktiviti jilid 2. Okey, buku aktiviti bahasa Melayu tahun 2 jilid 2, muka surat 2 dan 3. Okey, kita tengok apa yang akan kita belajar hari ini. Okay, murid. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah apa yang awak akan dapat di akhir pengajaran ialah murid dapat menyatakan nilai daripada pantun. Murid-murid masih ingat lagi kan pantun? Cikgu ada terangkan dalam kelas apa yang dimaksudkan dengan pantun, bagaimana bentuk pantun. Okey, jadi kita tengok kat sini. Standard pembelajaran murid perlu membaca. Okey, awak perlu membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastra dan bahan bukan sastra, iaitu pantun lah. Jadi awak kena baca, awak kena kenal pasti dan awak kena menyatakan nilai. Okey, jom kita tengok satu per satu. Okey, cikgu terangkan sikit apa yang dimaksudkan dengan pantun ni. Sekadar untuk ni je lah, refresh memori kita lah. Okey, kita tengok ciri-ciri pantun. Okey, ciri-ciri pantun biasanya dalam pantun ni dalam satu baris ayat ada 4 patah perkataan lah. Okey, yang kedua, pantun dia ada pembayang dan maksud. Okey, yang maksud ni akan memberikan nilai. Dekat maksud ni kita kena cari apakah nilai pantun tersebut. Okey, nilai ni pengajaran lah, senang cerita. Okey, jadi kita tengok contoh pantun. Okey, murid-murid baca ikut cikgu. Pakai baju warna biru, pergi sekolah pukul 1. Murid sentiasa hormatkan guru kerana guru pembekal ilmu. Okey, jadi dalam rangkap pantun ini, ini kita panggil satu rangkap. Ada 4 baris, iaitu satu rangkap. Jadi dalam rangkap ni ada pembayang dan ada maksud. Kita tengok ini contoh pembayang. Okey, 2 baris pertama di atas ialah pembayang. Okey, dan 2 baris di bawah ialah maksud. Daripada maksud inilah kita akan mencari nilai atau pengajaran yang akan disampaikan. Okey, murid-murid boleh faham ya apa yang cikgu sampaikan ni? Okey, bagus kalau boleh faham. Okey, kita pergi satu persatu. Kita tengok buku aktiviti. Okey, semua buka buku aktiviti jilid 2. Muka surat 2 dulu kita buka. Okey, kita baca dulu arahan. Nyatakan nilai daripada pantun. Okey, itu arahan soalan lah. Dan tajuknya sentiasa beradab. Beradab ni maksudnya apa? Berakhlak. Okey, berakhlak lah. Maknanya ada nilai-nilai sopan santun, nilai murni. Okey, kita baca dulu pantun. Okey, pisang kaki di kawasan Pamah, pohon mempelam tumbuh sekata, langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata. Cikgu harap awak baca sebelum awak tulis jawapan, awak baca dulu. Okey, jadi kat sini ada pembayang, ada maksud. Okey, cikgu gariskan mana maksud. Okey, awak pun garis langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata. Ini maksud. Jadi apa nilai yang kita dapat daripada pantun ni? Okey, ada tak sesiapa yang nak cuba jawab sebelum cikgu bagi jawapan? Ada? Okey, kalau ada bagus. Okey, kita share tengok jawapan cikgu. Okey, apa maksud langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata? Tengok kat sini. Kita perlulah memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah. So kita kenalah setiap kali kita balik rumah atau kita keluar dan kita balik ke rumah, ketuk pintu dan beri salam. Okey. Okey, murid-murid salin Okey, kita pergi yang kedua. Okey, pantun kedua, baca sama-sama dengan cikgu. Burung pekaka si murai batu, di pohon keranji hinggap berteman, kasut dibuka di hadapan pintu, sifat terpuji orang budiman. Orang budiman ni orang yang mempunyai nilai-nilai atau berbudi pekerti yang mulia lah. Okey, penuh dengan nilai dan adab sopan. Orang yang gentleman lah dalam bahasa Inggeris kita panggil. Okey, alright, jadi kat sini maksud dia kasut dibuka di hadapan pintu, sifat terpuji orang budiman. Kasut dibuka, maknanya kita kena buka kasut dan letak di depan pintu. Adakah yang dekat rumah dia pakai kasut kat dalam rumah? Ada? Tak ada. Okey, kita orang Melayu biasanya, kita orang Timur lah,
Biasanya kita memang tak pakai kasut atau slipper dalam rumah macam orang putih kan. Jadi apa nilai yang kita dapat di sini? Kasut dibuka di hadapan pintu, sifat terpuji orang budiman. Siapa tahu? Okey, semua tunggu jawapan cikgu ke? Okey, inilah nilai dia. Kita hendaklah membuka kasut sebelum masuk ke dalam rumah. Bagus, cikgu rasa mesti ramai yang tadi dia dah dapat teka dah. Okey, cuma dia nak yakin, dia nak tunggu jawapan cikgu lah. Okey, kita tengok pantun ketiga. Okey, baca sama-sama dengan cikgu. Buat teratak berbumbung limas, pohon betik di tepi bendang, kasut diletak disusun kemas, sangat cantik mata memandang. Apa dia punya nilai? Kat sini kalau kita tengok dalam gambar tu, bila kasut tu disusun dengan kemas, mata kita pun rasa sedap je memandang, rasa cantik je rumah kita bila kita tengok rak kasut tu tersusun. Jadi apa kat sini nilai dia? Kita sewajarnya apa? Okey, panjang sikit jawapan dia. Okey, kita sewajarnya, itu dia punya maksud. Okey, so jawapan dia, kita sewajarnya menyusun kasut di rak yang disediakan agar halaman rumah kelihatan kemas dan tersusun. Panjang sikit lah jawapan dia. Jadi murid-murid, cikgu harap kamu amalkanlah apa yang awak belajar nilai hari ni. Okey, susun kasut supaya apa? Supaya rumah nampak cantik. Okey, bagus. Okey, dah salin Okey, kita ke muka surat 3 pula. Okey, kita berpindah ke muka surat 3. Okey, sama juga arahannya, nyatakan nilai daripada pantun. Apa nilai dan pengajaran yang kita akan perolehi lah dalam pantun ni? Okey, berhemah amalan mulia tajuknya. Berhemah ni maksudnya bersopan santun lah. Ini amalan yang mulia. Semalam kita dah belajar kan apa itu amalan yang baik kan. Jadi hari ni kita kena cuba amalkan pula. Okey, kita tengok pantun yang diberikan. Yang pertama, pohon nangka di tepi halaman, pohon berangan tumbuh berbalam, sambut mereka dengan senyuman, hulurlah tangan untuk bersalam. Kita tengok gambar. Okey, cikgu nak awak baca pantun tu. Okey, baca pantun tu. Okey, kemudian kita tengok gambar. Okey, gambar dua orang lelaki sedang bersalam. Okey, apa nilai atau pengajaran yang kita perolehi dalam gambar atau pantun ni? Okey, kita tengok kat sini. Ada siapa tak yang nak cuba jawab? Ada? Tak ada? Okey, kalau ada, okey, siapa nak cuba sebelum cikgu kongsi jawapan ni? Okey, kita tengok kat sini. Ini maksud dua rangkap di bawah tu ialah maksud. Jadi kita kena cari pengajaran pada maksud pantun tu lah. Okey, inilah dia punya pengajaran atau nilai. Sentiasa senyum dan berjabat tangan apabila tetamu datang. Berjabat tangan tu samalah macam salam. Okey, bersalam. Kita kena salam dan senyum. Kalau kita salam muka masam, maknanya kita tak ikhlas. Biasanya awak lah kan gaduh dengan kawan-kawan bila cikgu suruh salam, muka tak ikhlas kan, tak nak senyum. Jadi itu bukan amalan yang mulia. Amalan yang mulia ialah senyum dan salam tangan. Okey, kalau kita terima tetamu lah, tetamu tu kadang-kadang kawan kita, makcik-pakcik kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, kita kena salam dan senyum. Kalau orang yang lebih tua, kita cium tangan dia. Okey. Okey, kita pergi ke pantun yang kedua. Sampan berenjin dibawa nelayan, banyaknya guni berisi pukat, sentiasa rajin rakan dilayan, adab murni dalam masyarakat. Okey, jadi maksudnya kat sini, kita kena tengok dua rangkap, dua baris di bawah. Sentiasa rajin rakan dilayan, adab murni dalam masyarakat. Maksudnya kat sini, kita hendaklah melayan tetamu dengan sebaik-baiknya. Kita jangan kecilkan hati tetamu kita. Kita jangan menyinggung perasaan dia. Kadang tengok kalau gambar ni kan, rakan datang untuk belajar bersama-sama. Jadi kita kena layan dia, bagi dia minum air, bagi dia makan, bagi dia tempat duduk yang selesa. Jadi kita kena layanlah tetamu dengan sebaik-baiknya. Okey, tengok pantun yang ketiga. Panjat kelapa mengambil nira,
lepaskan lelah di perdu ceri. Jika bapa sedang berbicara, usah mencelah, diamkan diri. Jika bapa sedang berbicara, usah mencelah, mendiamkan diri. Usah mencelah maksudnya jangan menyampuk dan kena senyap lah. Bapa, jika bapa sedang berbicara. Okey, maksudnya kat sini kita tidak mencelah apabila orang tua bercakap. Orang tua tu tak semestinya bapa, kadang-kadang mungkin atuk nenek kita, mungkin ibu kita, ataupun mungkin cikgu kita. Orang yang lebih tua daripada kita, apabila dia bercakap, kita jangan mencelah atau menyampuk. Jadi kalau dalam kelas pun, kalau cikgu tengah bercakap kat depan, mana boleh ada murid bercakap kat belakang kan. Sebab itu mencelah lah tu. Kalau nak jawab atau nak tanya, kena angkat tangan. Okey, tidak mencelah apabila orang tua bercakap. Okey murid-murid, dapat jawapan yang cikgu bagi? Alright, kalau dapat bagus. Kita tamatkan sesi pelajaran kita pada hari ini. Sekiranya murid ada soalan nak tanya, boleh WhatsApp atau Telegram cikgu secara personal. Okey. Alright, sekian saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi. Okey, jangan lupa like dan komen di ruangan YouTube cikgu. Okey. Jumpa lagi. Bye bye.